keterbukaan adalah salah satu daripada sifat keunikan yang ada pada tamadun Islam. Tamadun Islam tidak terbatas kepada had tertentu. Ia menggalakkan penerusan unsur-unsur dalam tamadun lain selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maksudnya di sini, tamadun Islam bersifat keterbukaan dalam menerima budaya dan adat resam luar daripada tamadun Islam. So, selagi tidak melanggar syariat Islam, ia masih diterima pakai dalam tamadun Islam. Okey, yang kedua ialah sifat toleransi terhadap agama dan budaya lain terhadap tamadun Islam. So, tamadun Islam ni unik dia toleransi antara agama dan budaya selain daripada tamadun Islam. Tamadun Islam berkembang keluar semenanjung tanah Arab dan diterima dengan mudah oleh masyarakat tempatan kerana Islam menjamin hak-hak masyarakat tempatan sama ada Islam ataupun bukan Islam. Bagi yang baru memeluk Islam, mereka dibenarkan untuk mengamal budaya dan adat resam mereka selagi tidak bertentangan, manakala masyarakat bukan Islam, hak-hak kemanusiaan mereka terjaga dari sudut kebebasan beragama, budaya dan keselamatan. Tamadun Islam bersifat kewahyuan. Tamadun Islam berbeza dengan tamadun lain atas sebab didasari oleh nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan. Sumber matlamat dan tujuan kehidupan manusia adalah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia berpaksikan Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua-dua sumber nakli ini sangat penting kerana berfungsi sebagai pencetus asas-asas binaan tamadun Islam, iaitu akidah, syariah dan akhlak. Ia juga unik dan istimewa kerana tidak lahir atau berkembang mekar daripada cetusan idea, budaya dan dorongan hawa nafsu manusia, tetapi dinaungi di bawah petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu, tamadun Islam tidak menolak sumber yang berpandukan akal atau inisiatif manusia yang dikenali sebagai sumber akli. Dalam konteks ini, tamadun Islam sangat unik dan istimewa kerana ia adalah satu-satunya tamadun di muka bumi yang berjaya mengharmonikan sumber material dan spiritual secara seimbang dan bersepadu sesuai dengan ajaran yang menekankan kehidupan material dan spiritual, dunia dan akhirat. Tamadun Islam bersifat universal. Tamadun Islam bersifat universal kerana Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber utama kepada seluruh umat manusia. Ajarannya bersifat terbuka dan menerima tamadun atau kebudayaan lain selagi tidak bertentangan dengan akidah, syariah dan akhlak Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Anbiya ayat 107. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Maksudnya, dan kami tidak mengutus engkau, Muhammad, kecuali untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutuskan di dunia untuk menjadi petunjuk seluruh alam dan bukan dikhususkan untuk bangsa Arab sahaja. Ia tidak menghadkan batasan di dalam hidup manusia, tidak terikat pada bangsa-bangsa tertentu atau geografi tertentu, tetapi merupakan milik manusia yang berpegang kepada ad-din. Ini bermakna tamadun Islam sangat sesuai dengan segala situasi, menepati keperluan dan peredaran zaman. Inilah yang membezakannya dengan tamadun yang lain seperti tamadun China, tamadun Greek ataupun Parsi. Pada peringkat awal, Islam di bawah bangsa Arab diketuai oleh Nabi Muhammad bersifat tempatan, kesukuan seperti Kristian dan Yahudi. Akan tetapi, ajarannya berbeza kerana negara Islam tidak memperjuangkan bangsa Arab sahaja, malah bersifat universal. Kerana itulah, pada hari ini kita telah menyaksikan realiti bahawa kebudayaan Arab, Parsi, India, China, Greek dan yang lain-lain bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah menjadi sumber terbesar dalam tamadun Islam. Sifat tamadun Islam adalah konsisten. Proses tamadun Islam adalah berterusan sehingga kini sudah 14 kurun. Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW mampu bertahan sehingga hari kiamat. Ini merupakan antara keunikan tamadun Islam.
Sistem perundangan dalam tamadun Islam tetap berpandukan Al-Quran dan Al-Sunnah. Perintah serta larangan Allah adalah mutlak tanpa berubah mengikut arus zaman. Ciri Islam yang begitu konsisten berupaya menghadapi cabaran zaman. Tamadun Islam adalah bersifat semasa. Islam masih bertahan sehingga kini disebabkan ia dapat disesuaikan dengan perubahan semasa. Sistem-sistem yang wujud dalam Islam berupaya menerima unsur-unsur peradaban lain yang tidak bertentangan dengan Islam. Pembudayaan serta gabungan akal dan keimanan melahirkan perkara-perkara baru sesuai dengan kehendak zaman. Contohnya, sistem perbankan dan kewangan diubah sesuai supaya menepati syariat Islam. Sifat keterbukaan dan kreativiti merupakan antara sifat-sifat yang ada pada tamadun Islam yang penuh dengan kehormatan. Sifat ini digambarkan sebagai terbiasa berfikir dan bertindak pantas yang memberi manfaat kepada ramai pihak. Khususnya, sesama umat Islam yang berjuang meningkatkan semangat antaranya semangat penterjemahan. Penterjemahan ini telah pun berlaku sejak zaman sahabat baginda SAW sehingga masa kejayaan Islam lagi. Gerakan penterjemahan ini merupakan para ilmuwan dan cendekiawan yang Muslim dari seluruh penjuru dunia di mana pelbagai pendapat telah dikemukakan bersama. Namun, perkara ini tidak menghalang umat Islam daripada mengkaji, meneliti hasil tamadun luar. Kata seorang sarjana, Waqar Al-Husaini tahun 1985 menegaskan bahawa sikap terbuka umat Islam terselah dalam memanfaatkan sumber-sumber tamadun daripada orang Yunani, Utsmawi, Iskandaria, Syria, Parsi, India dan China. Secara keseluruhannya, umat Islam selalu menerima pengaruh-pengaruh baru daripada peradaban asing tanpa menghancurkan peradabannya sendiri. Pulanya, apa yang membuatkan tamadun Islam itu lain daripada yang tamadun lain ialah masyarakat mereka bukanlah bersifat tertutup, malah bersifat terbuka. Sifat inilah yang membawa tamadun Islam ke arah kemenangan pada abad itu. Sifat inilah yang memberi peluang kepada semua tamadun untuk berlakunya interaksi antara tamadun tanpa berlakunya sebarang konflik. Mungkin berlaku, tetapi ada cara untuk mencegahnya. Ia memberikan dua kesan penting iaitu positif dan negatif. Kesan positif memberi pengukuhan kepada sesuatu tamadun, manakala kesan negatif seringkali mewujudkan konflik dan kemusnahan seperti peperangan. Tapi dengan adanya tokoh-tokoh dan ulama yang hebat dapat membimbing tamadun Islam ni ke arah kemenangan. Menjalinkan hubungan dan interaksi antara tamadun merupakan penyumbang kepada kecemerlangan sesebuah tamadun. Sebab itulah tamadun Islam telah berjaya untuk memenangi sebuah peperangan ataupun apa sahaja dari segi kejayaan. Tidak dinafikan bahawa dapat juga dari sudut-sudut atau aspek-aspek tertentu mempunyai persamaan antara tamadun-tamadun yang wujud di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin kongsikan tentang apakah kedudukan tamadun Islam yang menjadi faktor kepada kejayaan tamadun Islam. Jadi yang pertama adalah dorongan semangat Iqra. Iqra bermaksud membaca. Dan Iqra adalah ayat yang pertama diturunkan oleh Allah SWT yang dimaksud di dalam. Jadi perkara pertama yang manusia sebut dalam dunia ini sebagai umat Islam adalah membaca, yakni maksud yang diikuti iaitu menuntut ilmu. Jadi ilmu menjadi dorongan utama yang mendorong kepada kemajuan sebuah upaya. Jadi yang kedua adalah semangat tauhid. Semangat tauhid menyebabkan diri seorang umat Islam itu menjadi lebih rendah diri. Maksudnya segala yang berlaku dalam dunia ni diyakini segalanya hanya sementara dan hanya sebagai kurniaan sementara daripada Allah. Kurniaan sebenar adalah ketika di akhirat. Jadi mereka percaya terhadap kuasa Allah. Kerana itulah apabila mereka melakukan sesuatu, segalanya kembali kepada Allah. Dan tidak
tidak mengharapkan ganjaran semata-mata. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.